Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nabilah binti Razali dari BAS 5A nombor metrik 050887. Saya akan membentangkan sedikit analisis terjemahan surah Luqman bersama rakan-rakan saya. Bagi analisis terjemahan surah Luqman kali ini, kami memilih dua terjemahan, yang mana terjemahan Al-Quran Humaira dan terjemahan Al-Quran.my. Bagi terjemahan Al-Quran Humaira, ia diterbitkan oleh Humaira Publication Sendirian Berhad dan ditashihkan oleh Pengerusi Datuk Syekh Muhammad Nur bin Mansur serta ramai lagi ustaz yang bertauliah. Bagi terjemahan Al-Quran.my, ia merupakan satu laman yang mana dikemaskini oleh Serai Solution dan Training.my dari tahun 2007 hingga tahun 2021. Dan rujukan mereka adalah Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Hal Ehwal Islam, Wakaf, Dakwah dan Nasihat Al-Quran Digital serta Audio Islam. Dari segi aspek laras bahasa dan gaya cerita, saya dapati kedua-dua terjemahan menggunakan laras bahasa agama atau laras doa yang wajar digunakan semasa melakukan penterjemahan Al-Quran. Laras doa menggunakan ragam bahasa lisan dan tulisan berkaitan keagamaan dari segi istilah dan sebagainya. Kedua terjemahan ini mengandungi beberapa perkataan bahasa Arab yang diguna pakai dalam menghasilkan terjemahan. Contohnya perkataan zalim dalam terjemahan Al-Quran Humaira dan terjemahan Al-Quran.my ayat ke-13, perkataan syirik dalam terjemahan Al-Quran.my ayat ke-13, perkataan salat, perkataan ma'ruf dalam terjemahan Al-Quran Humaira ayat ke-17 serta perkataan mungkar dan sabar dalam kedua-dua terjemahan juga ayat ke-17. Okey, mari kita lihat tulisan biru. Zalim, zalim, syirik, mungkar, sabar, sabar, mungkar, ma'ruf. Selain itu, terjemahan ini menggunakan laras bahasa agama kerana mengandungi unsur klasik yang mana penggunaan kata penegas pun dan lah. Partikel ini terdapat pada perkataan ingatlah, sekalipun ataupun lakukanlah, suruhlah, cegahlah, bersabarlah, dirikanlah dan laranglah. Okey, mari kita lihat tulisan merah. Seterusnya, terjemahan berbentuk penceritaan serta nasihat yang amat berguna. Cukup menarik juga. Kedua terjemahan ini menggunakan laras bahasa kreatif kerana terjemahan nampak seperti dialog perbualan yang mana nampak seperti pesanan seorang ayah kepada anaknya. Secara tidak langsung, ia bersifat kreatif imajinatif disebabkan kita dapat membayangkannya dan menjadi lebih mudah untuk faham. Akhir sekali, untuk gaya cerita, saya dapati kedua-dua terjemahan ini mengandungi unsur flashback serta dialog pesanan dan nasihat yang jelas untuk manusia sejagat. Sekian saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafira binti Abdul Aziz, nombor metrik 050714. Baik, insya-Allah saya akan meneruskan lagi pembentangan pada hari ini dengan membentangkan berkaitan aspek penggunaan kata bagi terjemahan Humaira. Baik, yang pertama sekali, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, terdapat kesalahan penggunaan imbuhan kan pada perkataan memperhatikan dalam ayat 31. Kedua, penggunaan perkataan agar untuk dalam ayat 31 tidak sesuai digunakan di dalam ayat ini. Ketiga, penggunaan kata dalam bentuk jamak yang digunakan sesuai dengan ayat. Keempat, kata sendi nama yang digunakan juga sesuai dengan ayat. Dan yang terakhir sekali, bagi saya penggunaan kata lebih tepat berbanding Al-Quran.my. Ini merupakan terjemahan ayat 31 daripada terjemahan Humaira dan juga terjemahan Al-Quran.my. Jadi bagi saya terjemahan Humaira ini ada lebih baiklah dari segi penggunaan kata berbanding terjemahan Al-Quran.my. Cadangan terjemahan daripada saya bagi ayat yang ke-31, tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal itu berlayar di laut dengan nikmat kurniaan Allah, supaya dapat diperhatikan oleh kamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sabar lagi pula bersyukur. Itu sahaja daripada saya. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah binti Hanafi, nombor matrik 050896. Saya akan membentangkan salah satu elemen daripada analisis terjemahan surah Luqman. Baiklah, saya akan menerangkan tentang aspek penggunaan kata. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan kata dalam kedua-dua terjemahan jelas dan mudah difahami. Namun pada ayat 17 dalam terjemahan Al-Quran.my terdapat perkataan yang dianggap tidak tepat penggunaannya, iaitu perkataan dari, di mana dari merujuk kepada tempat dan masa. Sebaliknya di dalam terjemahan tidak menunjukkan tempat dan masa. Dan sebaiknya perkataan dari boleh ditukarkan kepada daripada. Dalam terjemahan Al-Quran.my, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. Seterusnya, saya mendapati dalam kedua-dua terjemahan, iaitu pada ayat 22, menggunakan perkataan ia yang membawa maksud manusia. Sepatutnya kata ganti diri nama untuk manusia adalah dia atau mereka. Dalam terjemahan Al-Quran.my ayat 22, dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, iaitu dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, iaitu tali agama yang teguh, dan ingatlah kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Berikut merupakan cadangan terjemahan bagi ayat 17. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah manusia membuat kebaikan serta laranglah mereka daripada melakukan perbuatan mungkar dan bersabarlah di atas apa musibah yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang penting. Cadangan terjemahan untuk ayat yang ke-22. Dan sesiapa yang berserah diri kepada Allah dengan seikhlas hati, sedang dia berusaha melakukan kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali, iaitu agama Allah, dan kepada Allah jualah kesudahan segala urusan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirah binti Abdullah, nombor matrik 051063. Baiklah, saya akan menerangkan elemen seterusnya, itu ketepatan makna bagi terjemahan Al-Quran Humairah Publication. Okey, secara amnya kedua-dua terjemahan ini, iaitu Humairah Publication dan Al-Quran.my ni, dia mempunyai ketepatan makna dengan teks asal, tetapi kedua-duanya ada sedikit perbezaan atau kelainan dari aspek struktur ayat, penggunaan kata, ada sedikit perbezaan. Namun kali ini saya hanya fokus kepada terjemahan Al-Quran Humairah Publication. Okay, berdasarkan pemerhatian saya, terjemahan Humairah Publication ni dia mengekalkan makna asal dan setia pada teks sumber. Okay, seterusnya struktur dan makna ayat ringkas, jelas, tepat dan mudah difahami dan sesuai untuk semua lapisan pembaca. Okay, di sini saya datangkan satu contoh ayat ke-11, iaitu inilah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Bahkan sebenarnya orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Jika kita lihat di sini, perkataan yang digunakan amat mudah, senang. Ini bersesuaian, berketepatan dengan makna teks sumber. Okay. Dari segi penyusunan ayat pula, nampak ringkas, tepat dan memudahkan pembaca untuk memahami mesej yang nak disampaikan. Akhir sekali, ini adalah cadangan terjemahan saya bagi ayat 11. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka cubalah kamu tunjukkan kepadaku apakah yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Bahkan orang-orang yang zalim dengan perbuatan syiriknya itu berada dalam kesesatan yang jelas nyata. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Mak Hassan, nombor matrik 050974. Baiklah, untuk elemen ketepatan makna dalam Al-Quran.my,
Pertama sekali, dalam terjemahan Al-Quran.my, terdapat perkataan dan istilah yang digunakan kurang tepat mengikut konteks ayat dan penceritaan. Contohnya pada ayat 6. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Baiklah. Dalam terjemahan Al-Quran.my, Yashtari lahwal hadis diterjemahkan sebagai memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan. Pada pendapat saya, terjemahan ini berlaku banyak penambahan yang mana tidak terdapat dalam ayat asal. Dan terjemahan ini agak mengelirukan pembaca. Istilah membelanjakan hartanya agak sukar difahami. Yang mana kalau dilihat dalam terjemahan Humairah, lebih difahami, digunakan istilah percakapan kosong untuk lahwal hadisi. Dan Yashtari diterjemahkan menggunakan perkataan mempergunakan. Dan saya rasa terjemahan Humairah lebih tepat berbanding terjemahan Al-Quran.my. Seterusnya pada ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Baiklah, dalam terjemahan Al-Quran.my, perkataan yamudduhu diterjemahkan dibantu. Pada pendapat saya, terjemahan ini kurang tepat berbanding dengan terjemahan Humairah, iaitu ditambahkan. Baiklah, untuk cadangan terjemahan saya bagi ayat 6 ialah, dan ada di antara manusia itu orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu, dan ada pula yang menjadikan agama Allah itu sebagai olok-olokan. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh azab yang menghinakan. Cadangan terjemahan saya bagi ayat 27 ialah, dan seandainya pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, nescaya tidak akan habis dituliskan kalimah-kalimah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.